Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Farah untuk Minggu Aman sekali ini dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu lalu. Kaspersky telah mengeluarkan data bahawa di Malaysia terdapat lebih 26 juta serangan cyber menerusi web sepanjang tahun 2023. Ini bersamaan dengan 74,000 serangan setiap hari atau satu serangan setiap 0.8 saat. Pada waktu yang sama, Kaspersky mengesan dan mematahkan 22 juta percubaan jangkitan perisian hasad sepanjang 2023 atau bersamaan dengan 60,000 setiap hari. Walaupun serangan cyber menerusi web berkurangan tahun lalu berbanding lebih 37 juta pada tahun 2022, kecanggihan serta sumber serangan meningkat. Secara keseluruhan, jumlah serangan menerusi web berkurangan tahun demi tahun berbanding lebih 61 juta pada tahun 2021. Selari dengan peningkatan cukai SST, Shopee telah pun memaklumkan kepada para penjual dan pengguna platform e-dagang mereka tentang peningkatan kadar caj pada platform berkenaan. Kerajaan sebelum ini telah menetapkan peningkatan cukai SST daripada kadar sedia ada 6% kepada 8% berkuat kuasa 1 Mac 2024. Justru itu, selari dengan perkara berkenaan, caj perkhidmatan di Shopee turut memperlihatkan peningkatan meliputi caj transaksi, caj komisen dan pelbagai caj lain. Saintis daripada Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics telah berjaya menghasilkan cakra optik dengan kapasiti 1.6 petabit. Kapasiti yang tinggi dicapai dengan menyimpan data pada permukaan cakra secara 3 dimensi dan ratusan lapisan. Kemudiannya, saiz titik laser adalah hanya 54 nanometer dan jarak antara track pada permukaan cakra pula sekecil 70 nanometer. Sekali lagi, sebagai perbandingan titik laser pada DVD ialah 530 nanometer dan jarak antara track pula ialah 320 nanometer. Dengan ini, kepadatan maklumat dapat ditingkatkan dalam luas permukaan cakra optik yang sama. Namun, teknologi ini masih lagi dalam peringkat kajian. Kerajaan Negeri Melaka meletakkan sasaran untuk mempunyai sekitar 350 titik pengecasan kereta elektrik di negeri tersebut menjelang tahun 2025. Pada hari ini, terdapat sekitar 118 titik pengecasan kereta elektrik di 40 lokasi sekitar Melaka. Langkah ini akan memperkasakan penggunaan kereta elektrik di negeri tersebut serta menjadikan Melaka sebagai negeri yang lebih hijau dan mesra alam. Matlamat ini sekaligus akan dapat meningkatkan pendapatan pelancongan negeri tersebut dan merancakkan lagi ekonomi setempat. Kamera digital Fujifilm X100VI telah pun dilancarkan minggu lalu sebagai pengganti kepada Fujifilm X100V. Dari segi rekaan, tidak banyak perubahan luaran dilakukan pada tubuh Fujifilm X100VI. Ia hanya sedikit lebih tebal dan sedikit lebih berat berbanding model terdahulu. Fujifilm X100VI kini boleh diperatempah di Malaysia sehingga 3 Mac pada harga RM8,888. Pembeli akan menerima hadiah dalam bentuk kad memori 128GB Lexa 1667X UHSS2, SanDisk Portable E30 1TB SSD, back camera main photo dan jaminan tambahan 1 tahun, kesemuanya bernilai RM2,160. Saintis dari Bar Ilan University Israel telah pun menghasilkan testis buatan makmal daripada sel testis tikus. Testis buatan ini boleh bertahan selama 9 minggu sehingga ia menunjukkan tanda hampir menjalani proses meiosis yang diperlukan untuk menghasilkan sel gametes yang diperlukan bagi menghasilkan sperma. Saintis yang membangunkan organoid testis buatan makmal ini percaya ia boleh digunakan untuk merawat isu kesuburan pada manusia dan melakukan pelbagai kajian mengenai organ pembiakan. Menurut Elon Musk, manusia pertama dengan implan Neuralink telah pun berjaya mengawal tertikus dan menggerakkan ia pada skrin dengan hanya berfikir sahaja. Buat masa ini, teknologi ini masih di peringkat awal dan perlu melalui pelbagai fasa ujian sebelum mengetahui perkembangan dengannya. Neuralink melalui penawaran mereka menyasarkan untuk membantu mereka yang lumpuh dan menghadapi kehilangan sesuatu keupayaan untuk dapat mengawal sejumlah perkara melalui minda. Pada bulan September depan, permainan video Upin the Ipin akan dilancarkan di konsol permainan video. Menurut pengarah urusan Lesko Park Productions, permainan ini telah dibangunkan sejak setahun lalu dengan ia menelan kos sebanyak RM15 juta. Nama syarikat menerbitkan permainan ini tidak didedahkan kecuali ia adalah sebuah syarikat antarabangsa. Konsol yang manakah ia akan dilancarkan juga masih lagi misteri. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT berhasrat untuk melakukan kajian dalam usaha untuk mewujudkan politeknik
dengan fokus khusus terhadap program kecerdasan buatan. Matlamat ini selari dengan permintaan terhadap industri kecerdasan buatan yang meningkat dari hari ke hari. Pada hari ini, UTEP ataupun Universiti Teknikal Malaysia Melaka bersama-sama dengan UTM, Universiti Teknologi Malaysia, sedang membangunkan pusat pengajian kecerdasan buatan di Malaysia. Kedua-dua universiti ini dijangka akan bekerjasama untuk pembangunan ini. Dengan perkembangan ini, sama-sama kita nantikan pengenalan politeknik khusus memfokuskan kecerdasan buatan tidak lama lagi. Maxis baru-baru ini mengadakan percubaan teknologi 5G Advanced ataupun dikenali sebagai 5.5G yang sekaligus menjadikannya bukan sahaja pertama di Malaysia tetapi juga di Asia Tenggara. Melalui ujian 5.5G ini, ia memperlihatkan kelajuan mencapai 8 Gbps dan rangkaian 5.5G ini menjanjikan peningkatan kelajuan sehingga 10 kali ganda berbanding dengan rangkaian 5G. Maxis turut menyasarkan penggunaannya pada peringkat industri sekaligus membawakan kepada sumbangan ekonomi. Selari kejayaan ini juga, Maxis turut menyatakan mereka akan turut mempertontonkan kelajuan rangkaian 5.5G ini di Mobile World Congress di Barcelona, Sepanyol. Maka berakhirlah Minggu Aman sekali ini dan semoga kita berjumpa lagi pada Minggu Aman yang akan datang. Bye!